TV KPM. Jadi untuk makluman murid-murid di rumah, jadi dekat sini kita ada format pentaksiran biologi kertas 1 di mana jenis instrumen dia adalah ujian bertulis. Jadi ujian bertulis kita ada aneka pilihan. Dulu ada aneka pilihan A, B, C, D. Tapi sekarang kita ada A, B, C, D dan pada masa yang sama kita juga ada ABC saja. Jadi kalau ada 3 pilihan jawapan ataupun 4 pilihan jawapan, jadi murid-murid perlu memilih satu jawapan yang tepat dan kita ada 40 soalan. Sebelum ni ada 50 tapi untuk kali ini, untuk format baru ini kita ada 40 soalan yang membawa kepada 40 markah. Dan semua jawapan-jawapan ini perlu ditanda dalam borang objektif ataupun borang OMR yang disediakan. Dan masa yang diperuntukkan adalah selama 1 jam 15 minit. Okey. Jadi kita tengoklah berkaitan dengan format ni, kita tengok construct. Construct ni difahami oleh guru-guru lah biasanya. Jadi dekat sini kita ada construct untuk mengingat ada 15, kita ada memahami ada 15, mengaplikasi ada 8 dan kita ada tambah satu lagi iaitu menganalisis ada 2 soalan. Jadi jumlah keseluruhan dekat sini ada berapa, Sean? 40 ya. Kita ada 40 soalan. Jadi kalau kita nak skor dalam kertas 1 ni cukup mudah sebenarnya. Macam mana kita nak skor kertas 1? Kita tengok dekat sini 30 soalan ni saja kita dah boleh kuasai. Kalau ikutkan aras kesukaran dia mungkin aras rendah. Jadi kalau dah 30 tambah lagi dengan 8 campur 2 ni 10, dah tentu-tentu murid dapat 40 per 40. Jadi senang saja nak dapatkan A dalam biologi kertas 1 ni, hendaklah skor kertas 1 iaitu mendapat sekurang-kurangnya 30 dan ke atas. Tapi kalau kita nak dapat A+, kita kena lebih lah, 38, 37 dan ke atas lah. Jadi dekat sini kita tengok kod dia 4551/1, kemudian dia ada standard kandungan dan standard pembelajaran dalam DSKP adalah cakupan ataupun apa yang akan ditanya dalam kertas 1 tersebut. Jadi dekat sini ada 20 markah aras rendah, sederhana dan juga tinggi. Dan murid-murid juga boleh membawa kalkulator saintifik masuk ke dalam Dewan Peperiksaan untuk menjawab kertas 1. Okey, Sean, jelas format? Jelas. Format jelas, jadi kita pergi kepada bagaimana kita nak menguasai kertas 1 ni, Sean. Ini penting. Nampak macam senang kan? Ada jawapan dekat situ. Kita pilih je, lepas tu kita terus tanda. Tapi sebenarnya murid-murid dalam biologi kertas 1 ni kita ada beberapa tips penting yang boleh membantu murid-murid untuk mendapatkan markah maksimum dalam kertas 1 ni. Okey, kita lihat. Tips yang boleh diberikan oleh saya pada petang ini adalah, yang pertama kita tengok kuasai semua konsep asas dalam biologi. Apa konsep asas dalam biologi? Kita ada konsep pembahagian sel. Kita ada mitosis, kita ada meiosis, kita ada komponen-komponen sel. Jadi benda-benda tu murid-murid kena tahu dan kena kuasai dengan baik. Bila kuasai dengan baik, maka dia dapat jawab konsep-konsep asas yang biasanya ditanya dalam biologi. Okey, yang kedua, kuasai gambar rajah, label dan fungsi. Untuk pengetahuan Sean, biologi ni dia banyak gambar. Betul. Ada banyak gambar dan biasanya kalau murid dapat kuasai gambar-gambar ini, dapat kuasai dia punya label dan juga fungsi, saya yakin dan percaya A tu dalam genggaman. Bila kita tahu gambar tu, kita akan tahu konsep. Bila kita tahu konsep, kita akan tahu proses. Jadi benda ni akan membantu murid-murid untuk mendapat A dalam mata pelajaran biologi. Okey, yang ketiga, kita ada kuasai istilah yang tepat dan ejaan yang betul. Jadi ada pelajar dia sambil lewa kalau ada bab-bab istilah tu dengan ejaan yang salah. Jadi menggunakan istilah yang tidak tepat. Contohnya macam larutan. Kita ada 3 jenis larutan, hypotonik, hypertonik dan juga isotonik. Jadi kadang-kadang kalau pelajar tu keliru, dia dah tersalah letak jenis larutan. Jadi dekat situ istilah dia dah tidak tepat. Walaupun penerangan yang lain tu betul, tapi istilah dia tak tepat, dia akan mengurangkan markah. Tapi dekat sini, kalau konsep tu dah salah, dia tidak boleh membantu dalam kertas 1. Okey, faham, Sean? Faham, jadi 3 benda ni, baru 3 lah. Okey, kita ada yang keempat. Kuasai proses, mekanisme dan tindak balas. Okey, sebagai contoh, kita ada mekanisme pembekuan darah. Kalau kita terluka, Sean. Darah kita akan membeku, betul? Betul. Tapi dalam biologi, bila kita terluka, ada mekanisme tertentu yang menjadikan
pembekuan darah tu berlaku pada diri kita. Okey. Jadi kita ada tindak balas. Contoh tindak balas, kita ada tindak balas yang bersandarkan cahaya dan tindak balas yang tidak bersandarkan cahaya. Itu belajar dalam biologi tingkatan 5 lah, berkaitan dengan fotosintesis. Senang kan? Jadi kalau murid-murid dapat kuasai 4 benda ini, insya-Allah dia akan membantu untuk menjawab kertas 1 dan juga kertas 2 sebenarnya. Sebab konsep asas dah kuasai, apa lagi kan? Konsep kertas 2 tu jadi benda yang sangat mudah bagi dia untuk jawab nanti. Okey. Kita ada satu lagi. Ada you. Okey. Satu lagi ni nampak macam tak penting tapi sebenarnya penting. Okey, apa dia? Kita faham dan ingat formula dalam biologi. Harus diingatkan, tadi kita ada bawa kalkulator saintifik, betul? Ya, cikgu. Jadi kalau kita ada bawa kalkulator saintifik, dah tentu-tentulah mungkin ada soalan yang melibatkan pengiraan. So bila ada soalan yang melibatkan pengiraan ini, okey, ada beberapa formula yang perlu murid-murid kuasai dengan baik. Sebagai contoh, kita ada nilai tenaga dalam sampel makanan bab 9 nutrisi. Kita ada kepekatan vitamin C, itu juga bab nutrisi. Peratus vitamin C, peratus litupan, saiz populasi, kekerapan atau frekuensi dan juga kepadatan. Yang ini tingkatan 5. Okey, yang ini tingkatan 5 lah, yang saya tik-tik ni sebenarnya tingkatan 5. Ini adalah formula asas. Dalam biologi, dia tidak memberikan formula khusus untuk pelajar mengira. Jadi pelajar kena tahu macam mana nak dapatkan jawapan yang membentuk pengiraan ini. Jadi kita akan tengoklah selepas ni. Mungkin saya akan tunjukkan contoh-contoh untuk murid-murid tahu, sebenarnya kalau keluar soalan ni dia nak tanya, dia berkaitan dengan peratus, contoh. Jadi bila kuasai semua formula ni, insya-Allah soalan pengiraan dah tak jadi masalah.